Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eka Iman. Hari ini saya ingin membentangkan tugasan projek PBS 2223 Fundamentals of Islamic Business yang bertajuk Jual Beli Haram Tak Pisah. Objektif pembentangan ini adalah untuk membincangkan tentang jual beli haram tetapi sah dan apa yang dimaksudkan dengan pernyataan tersebut. Pembincangan mengenai penulisan pembentangan ini juga termasuklah dengan penerangan mengenai konsep muamalah Islam, jenis-jenis jual beli, hukum jual beli, rukun jual beli dalam Islam dan jenis-jenis jual beli haram tetapi sah. Selain itu, bagi melengkapkan penulisan ini, kesimpulan juga turut disediakan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya akan menerangkan tentang definisi jual beli. Jual beli dalam Islam boleh didefinisikan sebagai al-bay' dalam bahasa Arab. Al-bay' memiliki pengertian secara bahasa iaitu memindahkan pemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti. Bisa pula al-ba' dimaknai dengan tukar-menukar barang. Sementara itu, menurut istilah ada banyak pengertian dari jual beli. Laman Muhammadiyah menuliskan dari mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta lain dengan memakai cara tertentu. Sementara itu, menurut mazhab Syafi'i, jual beli merupakan pertukaran harta benda dengan harta benda lain. Keduanya dapat dikelola dan disertai ijab kabul sesuai dengan cara yang diperbolehkan syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anif Adli bin Roslan. Saya akan cakap mengenai konsep muamalah Islam. Muamalah ialah tata cara hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam segenap segi kehidupan. Muamalah merupakan perhubungan masyarakat yang mengandungi berbagai kegiatan ekonomi dan bukan ekonomi. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatur satu sistem yang lengkap untuk menjadikan panduan kepada umat Islam yang dari segi istilah, muamalah yang difahamkan oleh ulama sebenarnya merupakan salah satu daripada ciri hidup yang merangkumi ekonomi, pengurusan dan perniagaan. Tajuk-tajuk yang biasa dibincangkan dalam bidang ini termasuklah berkenaan harta, cara-cara menguruskan harta, takrif kerja, mencari rezeki, perniagaan, cara-cara berurus niaga dan sebagainya. Matlamat atau tujuan muamalah ini sudah tentulah berdasarkan maqasid syariah ataupun maksud syariah itu sendiri. Umumnya sebarang perkara yang boleh mendatangkan keadilan kepada manusia adalah selaras dengan syariah. Dan setiap perkara yang boleh mendatangkan rezeki yang mendatangkan kezaliman kepada kita adalah bertentangan dengan syariah. Dan 5 perkara yang memerlukan perhatian ialah agama, jiwa, Al-Quran, zuriat dan harta. Untuk mencapai dan memperolehi sesuatu, manusia perlulah berusaha dan bekerja kerana kerja adalah fitrah bagi memenuhi keinginan. Tanpa bekerja, lazimnya seseorang itu tidak akan dapat memenuhi keperluan ibadah diri, keluarga, masyarakat dan negara. Segala kejadian di bumi ini adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia. Ianya perlu digunakan sepenuhnya demi untuk faedah dan keselesaan manusia. Falsafah muamalah adalah berdasarkan kebajikan dan matlamatnya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya mengetepikan kepentingan yang bermatlamatkan keuntungan semata-mata. Matlamatnya adalah untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu dan aman damai. Islam menyuruh umatnya tolong-menolong dalam menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melarang keras umatnya bersubahat dalam perkara kejahatan atau melakukan permusuhan dan kezaliman. Sebagaimana disebutkan tadi, tuntutan mencari rezeki adalah juga di bawah muamalah. Islam menggalakkan umatnya berusaha mencari rezeki agar kehidupan mereka lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Zulfikar Araf bin Ahmad Zulkifli.
saya akan menerangkan jenis-jenis jual beli. Yang pertama, bai'al tauliah. Dalam Islam, terdapat beberapa jenis jual beli yang dibenarkan. Jenis jual beli yang pertama ialah jual beli bai'al tauliah atau secara tauliah. Bai'al tauliah bermaksud menjual barangan dengan harga asal tanpa mengambil sebarang keuntungan. Jual beli ini sah walaupun tidak menyebut harga asal. Sebagai contoh, menjual beli sesuatu barangan dengan harga kos tanpa ada lebih maupun kurang dari harganya. Seperti barangan berharga RM100 dijual dengan RM1. Yang kedua, bai'al sil'ah bil al-naq. Bai'al sil'ah bil al-naq bermaksud jual beli sesuatu barang dengan mata wang. Jenis ini adalah yang paling meluas berlaku di kalangan manusia. Contohnya ialah membeli sehelai baju dengan ringgit Malaysia atau US dollar dan seumpamanya. Yang ketiga ialah bai'al muqayyadah. Al-muqayyadah ialah jual beli sesuatu barang dengan barang, seperti menjual baju dengan beg atau menjual binatang ternakan dengan beras dan sebagainya. Yang keempat, bai'al salam, ialah jual beli sesuatu barangan secara tangguh dengan bayaran harga secara tunai, seperti menjual barangan yang telah disifatkan butiran bentuk, spesifikasi, kualiti dan kuantiti secara terperinci dengan bayaran harganya dibuat secara tunai, manakala penyerahan barang ditangguhkan pada suatu masa yang ditetapkan. Yang kelima, bai'al syaf, iaitu jual beli mata wang dengan mata wang yang sama atau berbeza jenis, seperti menjual emas, perak dengan perak atau emas dengan perak, ringgit Malaysia dengan rial Saudi dan sebagainya. Yang keenam, bai'al murabbahah. Bai'al murabbahah iaitu jual beli sesuatu barangan pada harga kos bersama tambahan margin keuntungan, seperti menjual sesuatu barangan berharga RM100 dengan harga kos dan ditambah pula margin keuntungan sebanyak RM10 yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Yang ketujuh pula, bai'al al-wadiyah. Bai'al al-wadiyah ia adalah lawan kepada jual beli secara murabbahah, iaitu jual beli yang dibuat atas sesuatu barangan dengan harga yang lebih murah dari harga kos, seperti harga barangan adalah RM10 dan dijual dengan harga RM9 atau lebih rendah. Yang ke-8, bai'al urbun. Bai'al urbun iaitu satu bentuk jual beli di mana pembeli membayar sejumlah wang pendahuluan. Sekiranya jual beli diteruskan, maka wang pendahuluan ini akan menjadi sebahagian daripada harga barangan. Jika tidak, wang yang ini tidak akan dikembalikan kepadanya. Yang ke-9 pula, bai'al talji'ah. Bai'al talji'ah ialah suatu bentuk jual beli yang dibuat oleh penjual yang dalam kesempitan atau terpaksa kerana khawatir dan takut hartanya diambil oleh orang lain. Bagi menyelamatkan hartanya, ia bersepakat dengan seseorang bagi menzahirkan akad jual beli dan menyembunyikan tujuannya yang sebenar, seperti menjual rumah untuk mengelak dari dilelong oleh bank atau permiutang. Yang ke-10, bai'al wafa. Bai'al wafa iaitu jual beli barangan dengan syarat apabila penjual membayar semula harga barangan yang dijual, maka pembeli akan mengembalikan semula barangan yang dijual kepada penjual. Yang ke-11 pula, bai'al istighna. Bai'al istighna iaitu jual beli dalam bentuk tempahan perbuatan barang tertentu dengan spesifikasi yang tertentu yang menghendaki penjual pemaju, pengilan atau orang lain membuatkan barangan yang ditempah tersebut untuk pembeli. Yang terakhir, yang ke-12 ialah bai'al inah. Bai'al inah iaitu jual beli yang berlaku antara penjual dan pembeli, di mana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan harga tangguh lebih tinggi. Kemudian, penjual membeli semula aset tersebut daripada pembeli dengan harga tunai yang lebih rendah. Keadaan sebaliknya boleh berlaku. Assalamualaikum, saya Muhammad Shah. Saya akan menerangkan rukun jual beli dan 10 jenis jual beli haram tapi sah. Rukun jual beli dalam Islam tentu harus diketahui oleh masyarakat secara umum. Tujuannya agar transaksi semakin mudah dan sesuai dengan ajaran agama. Sebab sektor perekonomian tersebut saat ini semakin meningkat pesat, terutama dalam bidang bisnes digital. Agama Islam sudah menunjukkan
menegakkan hukum setiap kegiatan untuk mengarahkan umatnya agar lebih ke arah dan menjalankan sesuai syariat yang sudah ditentukan. Hal ini juga termasuk dalam bidang perihal kegiatan jual beli kerana cukup penting untuk menjamin keabsahannya. Seperti sedia maklum, jual beli menjadi salah satu sektor perekonomian yang memiliki peranan penting untuk menjalankan roda kehidupan masyarakat, baik secara konvensional maupun sistem digital. Hal ini boleh dilakukan apabila memenuhi syarat dan rukun sesuai peraturan terbaru. Peraturan jual beli dalam Islam sudah diatur dengan jelas, namun seiring perkembangan zaman, saat akan melakukannya perlu adanya pengkajian ulang dari sumber terpercaya akan transaksi yang dilakukannya sah. Secara umum, terdapat beberapa rukunnya. A. Ada orang yang berakad, maknanya penjual dan pembeli. Kedua, ada sighad, iaitu lafaz ijab kabul. Ketiga, ada barang yang dibeli ataupun makud alai. Keempat, ada nilai tukar pengganti barang. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang 10 jenis jual beli haram tetapi sah. Okey, yang pertama, penjualan terhadap penjualan orang lain, iaitu mengatasi jualan orang lain semasa dalam khiyal. Khiyal bermaksud boleh memilih antara dua meneruskan akad jual beli atau menarik kembali. Sebagai contoh, seorang penjual telah bersetuju untuk menjualkan barangnya kepada pembeli dan pembeli meminta tempoh khiyal selama 3 hari. Dalam tempoh masa khiyal ini datang pula penjual kedua yang menawarkannya kepada pembeli itu tadi barang yang serupa dengan barang yang lebih murah dan meminta pembeli itu membatalkan kontrak pembelian pertama tadi. Yang kedua, membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar sedangkan dia tidak menginginkan barang itu. Jual ini cuma satu perkataan di antara penjual dan pembeli untuk mengelirikan orang ramai. Hal ini kerana tujuan jual beli ini supaya orang lain merasakan barangan tersebut bernilai tinggi dan mereka akan membelinya dengan harga yang lebih mahal, atau semata-mata supaya orang lain tidak dapat memilikinya. Yang ketiga, menyekat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, iaitu membeli barangannya sebelum mereka sampai ke pasar dan belum mengetahui harga pasar. Penyekat itu dapat membeli barangan daripada pedagang atau penjual dari kampung tersebut dengan harga yang murah dan menjualkannya dengan harga yang tinggi. Keempat, peniaga dari bandar mengambil alih barangan jualan orang-orang pedalaman yang hendak menjual barangan mereka dengan harga mereka sendiri. Tujuan jual beli dilakukan adalah untuk menjual secara runcit dengan harga yang lebih mahal. Kelima, membeli barang-barangan keperluan ramai untuk disimpan atau disorok sedangkan masyarakat memerlukan ini. Juga bertujuan menjualnya dengan harga yang lebih mahal dan mencari keuntungan yang besar apabila masyarakat amat memerlukan barangan tersebut. Yang keenam, menjual suatu barang yang berguna tetapi kemudiannya dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Antara contoh jual beli ini ialah seperti penjualan anggur, iaitu untuk membuat arak dan menyewa premis perniagaan untuk pusat perjudian atau pusat hiburan. Ketujuh, menjual hamba dan binatang. Penjualan seperti ini menyebabkan berlakunya pemisahan antara ibu dan anak yang masih kecil dari segi kesihatan, makan minum dan sebagainya. Kelapan, jual beli yang dilakukan ketika azan pada hari Jumaat sehingga selesai solat Jumaat. Pengharaman ini berlaku ke atas mereka yang memenuhi syarat-syarat wajib solat Jumaat ke atasnya. Walau bagaimanapun, perniagaan boleh diteruskan dengan syarat urus niaga itu dijalankan antara penjual wanita dan pembeli wanita sahaja. Yang kesembilan, jual beli yang disertai tipuan, baik daripada pihak penjual maupun pembeli, pada barangan dagangan ataupun ukuran dan timbangannya sebagai contoh. Meletakkan barangan jualan yang elok bahagian atas dan yang busuk di bahagian bawah. Yang terakhir, jualan untuk mengatasi tawaran orang lain.
Sebagai contoh, seorang pembeli telah bersetuju untuk membeli sesuatu barangan daripada pihak penjual. Lalu datang pembeli kedua hendak membeli barangan itu daripada penjual yang sama dengan menawarkan harga yang lebih tinggi daripada pembeli pertama tadi. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Khalaf Faida dan saya akan meneruskan perbincangan ini, iaitu punca larangan jual beli haram tetapi sah. Yang pertama, berlakunya penindasan. Antara punca larangan jual beli haram tetapi sah adalah kerana penyekat itu dapat membeli barangan daripada pedagang atau penjual dari kampung tersebut dengan harga yang semurah-murahnya dan menjualkan di kota dengan harga yang setinggi-tingginya. Dan yang kedua ialah dapat menyakiti hati penjual, pembeli atau menyakitkan orang lain. Hal ini kerana ia dibaratkan dapat menutup periuk nasib penjual lain dan kerana tujuan peniaga bandar itu adalah untuk menjual secara runcit dengan harga yang lebih mahal. Dan yang ketiga adalah menimbulkan kemarahan dan menyakiti hati pembeli. Pertama, sekiranya jual beli tersebut dilakukan secara mengatasi jualan orang lain. Sebagai contohnya, seorang penjual telah bersetuju untuk menjual barangannya kepada pembeli dan pembeli meminta tempoh khiyar selama 3 hari, dan dalam tempoh masa khiyar ini datang pula penjual kedua menawarkan kepada pembeli itu tadi barangan yang serupa dengan harga yang lebih murah dan meminta pembeli itu membatalkan kontrak belian yang pertama tadi. Dan yang keempat adalah berlakunya pemerasan ke atas pengguna. Justru itu Rasulullah juga melarang jual beli seperti bal al-hadiri libadi kerana urus niaga seperti ini untuk menghapuskan ejen atau orang tengah di antara petani atau pengeluar dengan pembeli yang menyebabkan berlakunya pemerasan ke atas pengguna. Dan yang kelima adalah dapat melalaikan umat Islam. Jual beli benda-benda najis seperti anjing, babi, arak dan sebagainya dilarang kerana ia dapat melalaikan umat Islam. Larangan ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dan ia berkata daripada Jabir bahawa dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun pembukaan kota Mekah bahawa Allah dan Rasulnya mengharamkan jualan arak, bangkai, babi dan berhala. Sekian, terima kasih daripada saya. Okey, semua dari pembahasan mengenai pembentangan ini, kita dapat menarik kesimpulan bahawa jual beli itu diperbolehkan dalam Islam. Hal ini disebabkan jual beli adalah sarana manusia dalam mencukupi keperluan mereka dan menjalin hubungan silaturahim antara mereka. Namun demikian, tidak semua jual beli diperbolehkan. Ada juga jual beli yang dilarang kerana tidak memenuhi rukun atau syarat jual beli yang sudah disyariatkan. Rukun jual beli adalah adanya akad ataupun dikenali sebagai ijab kabul, subjek akad dan objek akad yang kesemuanya mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan itu semua telah dijelaskan di atas. Walaupun banyak perbezaan pendapat dari kalangan ulama dalam menentukan rukun dan syarat jual beli, namun pada intipatinya terdapat kesamaan yang berbeza hanyalah perumusannya sahaja. Tetapi inti dari rukun dan syaratnya hampir sama. Selain itu, dengan adanya kajian mengenai jual beli sah tetapi haram ini, kita dapat mendalami lebih lanjut mengenai kepentingan jual beli, jenis-jenis jual beli sah tetapi haram. Oleh itu, sebagai saranan, jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh setiap manusia, namun pada zaman sekarang manusia tidak menghiraukan rukun Islam. Oleh kerana itu, sering terjadi penipuan di mana-mana. Untuk menjaga pendamaian dan ketertiban sebaiknya, kita haruslah berhati-hati dalam berjual beli dan alangkah baiknya menerapkan hukum Islam dalam interaksinya. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman bahawasanya Allah memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka dari itu, jauhilah riba dan jangan sampai kita melakukan riba, kerana sesungguhnya riba dapat merugikan orang lain dan masyarakat. Sekian, itu saja dari saya dengan kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.